Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adik, ibu bapa, guru-guru yang bersama kita pada malam ni? Okey, alhamdulillah kita dapat bersiaran secara live sekali lagi bagi sesi Jom Mengetih mempromosikan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. So pada malam ini, tarikh pada malam ini 8 hari 8 2021. Bukan saja semua boleh online shopping di Shopee, tapi malam ni juga kena dengar apakah maklumat-maklumat ataupun info tips yang akan dikongsikan oleh para panel, khususnya yang kami datangkan, kami jemput dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. So kalau adik-adik tahu yang bersama kita pada malam ini, hari ini telah bermula Jom Masuk IPT Virtual 2021, anjuran Kementerian Pengajian Tinggi bermula 8 hingga 12 Ogos. Okey, so adik-adik yang akan besok adalah tarikh untuk fasa kemas kini di UP Online. Jadi malam ini sama-sama dengarkan kita di IG USIM Admissions. Mana-mana yang dah follow boleh mana-mana yang dah dengar live kita pada malam ni boleh follow kita. Alright, terima kasih kepada Owa, Ching Tupu, Zarifi, Ismahani, Sufi 02, Zubaida, Emrazin, Hishamuddin. Masya-Allah, Dr. Hisham bersama kita pada malam ni. Terima kasih Dr. Sapat. Okey, Syukur 12, Abdullah Hazim, Hin Hairina, Syafridan, siapa saja? Okey. Biasun. Okey, boleh teruskan dengan kita selama 1 jam insya-Allah bersama panel yang kita datangkan khas dari Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Boleh tanyakan soalan apa saja berkaitan tentang Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina pada malam ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, saya nak perkenalkanlah pada malam ini kita bersama Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Ada 3 program kesemuanya, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian, Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian, Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan kepujian. So siapa kata pelajar aliran agama tak boleh masuk Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. So kita buktikan apabila adik-adik menyambung pengajian di Universiti Sains Islam Malaysia, khususnya di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina, insya-Allah nak tahu prospek kerjaya dalam FCAP, nama ringkasannya, kita tunggu sebentar saja lagi. Okey, kita mulakan sesi yang pertama. Kita nak berkenalan lah dengan ahli panel kita pada malam ini. Yang pertama sekali saya jemput Dr. Shah Nur Iman Abdul Rahman dari Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dengan kepujian. Silakan Doktor, mungkin boleh kenalkan diri sikit supaya adik-adik yang bersama kita ni akan, ni Dr. Iman ke? Alright, okay. Baik, terima kasih Dr. Fauziah. So saya Shah Nur Iman Abdul Rahman, orang biasa panggil Iman lah. Okey, saya mewakili Fakulti Kejuruteraan Alam Bina untuk hari ini saya nak promote orang kata bidang kejuruteraan elektrik lah, elektrik kuasa. So adik-adik mana yang nak tahu berkenaan kejuruteraan elektrik kuasa, insya-Allah hari ini saya akan share. Jadi serba sedikit berkenaan saya basically background saya dalam kejuruteraan elektrik kuasa. So dia ada elektrik, ada kuasa, electrical power. So apa beza nanti kita akan terangkan nantilah. Dan sebagai pengenalan, sebagai awalan, mukadimahnya saya mendapat pendidikan di Universiti Teknologi Malaysia, sewaktu degree dan juga master dalam bidang kejuruteraan elektrik, dan kemudian mendapat peluanglah untuk menyambung pengajian PhD di University of Manchester, United Kingdom. So itu serba ringkaslah untuk pengenalan dulu. Okey, terima kasih. Kembali kepada Dr. Fauziah. Masya Allah, jauh. Hebat panel kita pada malam ni dari UK. Belajar bidang elektrik. So adik-adik yang akan menyambung ke Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik, insya-Allah akan berjumpa dengan Dr. Iman. Okey, seterusnya ni geng saya pada malam ini kita jemput, sebenarnya nama dia adalah Engineer Technologist Dr. Juliza Jamaluddin. Dia saja je letak nama Dr. Juliza tu. Okey, Dr. Juliza daripada Sarjana Muda Kejuruteraan Elektronik dengan kepujian. Mungkin doktor boleh kenalkan diri sikit? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua dan adik-adik sekalian. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Dr. Fauziah and team kerana sudi menjemput kami wakil daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina untuk berkongsi maklumat bersama adik-adik di luar sana yang berminat untuk menyambung pengajian dalam bidang kejuruteraan dan alam bina. Okay, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Juliza Jamaluddin, merupakan pensyarah kanan bagi program kejuruteraan elektronik. Sedikit berkaitan dengan latar belakang akademik saya merupakan graduan kejuruteraan elektrik, kawalan dan instrumentasi daripada Universiti Teknologi Malaysia sama dengan Dr. Iman.
Kemudian selepas tamat pengajian sarjana muda, saya berkhidmat sebagai jurutera elektrik di Jabatan Kerja Raya Negeri Sembilan dan juga Jabatan Kerja Raya Negeri Johor selama hampir 3 tahun. Kemudian saya menyambung pengajian sarjana dan Dr. Falsafah ataupun PhD di universiti yang sama iaitu UTM. Dan kini alhamdulillah saya berkhidmat sebagai pensyarah di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina bagi program kejuruteraan elektronik. Dan untuk maklum adik-adik juga, saya merupakan jurutera profesional berdaftar di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Itu sahaja daripada saya, Dr. Ji. Okey, menarik tu. Saya merupakan jurutera profesional berdaftar. Mungkin adik-adik tak sabar dah. Okey, yang nak masuk bidang elektronik, bagaimana nak jadi jurutera elektronik, jurutera profesional berdaftar. Okey. Alright, seterusnya kita ada arkitek Nasruddin Syarkawi, Dr. Nash. Assalamualaikum Dr. Dari Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kebujan. Okey, mungkin Dr. boleh kenalkan diri sikit. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitu ceria host kita pada malam ini, Dr. Ji ya. Alhamdulillah. Saya nak jual sedikit pantun, boleh tak? Boleh. Wah, tiap-tiap malam saya rasa kita kena ada pantun. Kita nak Doktor, sebelum Doktor berpantun, saya rasa kita kena baca sikit komen lah dari follower ni. Sebelum ni sebab dia kata, "Ish, engineer dan arkitek memang kena handsome ke?" Katanya, Masya Allah. Okay. Kita lock. Nanti kita belanja dia. Kita lock nama kita. Okey, alright. Silakan Doktor. Terima kasih, Adik. Okey, sedikit Watan ya. Isu nilai di Selangor tidak kedengaran lagi. Lokasi USIM, universiti kami. Bersua kita di alam maya ini mengajak semua mengenali FKAB. Ewa. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Nasruddin bin Syarkawi, boleh panggil saya Nash. Ini bukan Datuk Nash yang left-handed tu. Saya ni Nash right-handed. Kalau left-handed tu Rob, saya ni mungkin dangdut lah. Alright. Saya bergraduasi jauh daripada USM Penang sebagai sarjana muda seni bina pada tahun 2006. Kemudian setahun bekerja di firma swasta di Penang juga. Kemudian tahun 2007 sehingga 2017 berkhidmat juga di JKR seperti mana sahabat saya Dr. Ju tadi. Cuma saya di HQ lah. Dr. Ju tadi di JKR Negeri. Saya di HQ sepanjang 15 tahun di JKR. Kemudian berkhidmat di USIM. Saya tukar skim daripada arkitek kerajaan kepada pensyarah pada tahun 2017. Alhamdulillah 4 tahun sejahtera di USIM. Okey, sedikit sebanyak juga latar belakang dari segi pendidikan tadi dan juga kerjaya. 15 tahun di industri. Saya juga kalau Dr. Ju tadi dia jurutera profesional berdaftar. Saya alhamdulillah arkitek profesional berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia pada tahun 2010 sehingga sekarang insya-Allah. Nanti kita tahu kalau dia nak tanya macam mana nak jadi arkitek berdaftar tu kan. Macam mana nak dapat ada title AR dekat depan nama tu. Kita akan cuba share nanti kemudian. Okey. Kemudian pada tahun 2017 saya memulakan langkah hijrah lah. Berhijrah daripada JKR ke USIM tadi. Itu saja sedikit sebanyak berkenaan dengan diri saya, Dr. Ji. Okey, ya kan? InsyaAllah 15 tahun pengalaman di JKR. Mungkin akan ada pengalaman-pengalaman yang Doktor nak share kan bersama followers kita pada malam ini. Okey, so siapa-siapa yang dengarkan kita pada malam ini, jangan ketinggalan untuk bertanyakan soalan. Kena tanya soalan kita. Kena join kita pada malam ini, tanya soalan, jangan lepaskan peluang. Katanya tadi kenapa engineer dan arkitek kat USIM ni handsome. Kita masuk USIM lah. Dek, alright, okay. Saya nak ulang lagi sekali. Okey, kepada semua adik-adik, hari ini kita dah bermula jom masuk IPT Virtual 2021. Boleh singgah ke booth USIM pada hari esok, insyaAllah sehingga 12 Ogos. Anjuran KPT dengan kerjasama UM. So, malam-malam ni kita nak kongsi yang clear lagi beza elektrik, beza elektronik. Okey, kita nak minta mungkin Dr. Iman lah ceritakan sedikit program sarjana muda kejuruteraan elektrik dengan kerjaan di FKAB. Silakan Dr. Baik, terima kasih. So apa dia program kejuruteraan elektrik ni kan? Okey, so sebenarnya elektronik ni sebenarnya lebih kurang dekat-dekat saja. Dia macam tomato and tomato. Tomato. Dia sama. Dia so bila kita bercakap
Metafora dia begitulah. So bila kita cakap elektrik, dia dengan elektronik dia macam gitu. Dia boleh kita katakan begitulah. So tak lari jauh. So dia tomato dan tomato. Cuma yang membezakan program elektrik, mungkin saya terpaksa cross sikit lah yang bidang elektronik sebab benda ni very related. Adalah dia perbezaan dari segi aplikasi lah, saya boleh kata. So mana-mana yang adik-adik yang berminat berkenaan dengan program elektrik ni dia lebih kepada voltan. Dia perbezaan dari segi voltan lah. So untuk program elektrik dia lebih kepada voltan-voltan yang tinggi. Untuk program elektronik pula dia lebih kepada voltan-voltan yang rendah. Jadi saya cuba fokuskan kepada program elektrik. Jadi untuk program elektrik ni tugas dia adalah mudah je. Dia nak memastikan kalau sebagai pengguna tu bila dia dekat rumah dia tekan switch menyala. Okey, so menyala. Tu je. Itu konsep simple je lah. Tetapi apa yang kita belajar, yang adik-adik akan belajar di program elektrik ni sebenarnya jauh lebih besar daripada tu. Dia macam kadang-kadang kita kat rumah tu kita tengok, oh makanan dah siap, nasi ayam. Tapi nak dapatkan nasi ayam tu dia ada proses. Yang ayah kena bekerja dapatkan duit, mak pula kena beli beras, masak, cuci beras, cuci ayam. So panjanglah kisah dia. Tapi kalau untuk bidang elektrik ni, apa-apa yang adik akan belajar, dia lebih kepada proses penghasilan elektrik, proses penghantaran elektrik, proses pengagihan elektrik, proses pengurusan elektrik. So lebih kurang begitulah. So dia ada generation, GTD, generation, transmission, distribution. Dan juga macam mana kita nak manage electricity itu saja. So maksud dia A to Z. So daripada kita nak generate elektrik, daripada stesen jawakuasa sampailah dia dekat rumah adik-adik tu, adik-adik tekan switch je boleh tengok lampu menyala. Adik-adik tekan switch, okey, handphone akan charging, for example. So kita di program elektrik kita akan tengok proses-proses itulah. So macam mana adik-adik akan belajar dari segi macam mana kita nak generate, kita nak transmit, kita akan distribute, and also macam mana kita nak manage, kita nak optimizekan penggunaan elektrik. Jadi proses-proses ini dia lebih kepada high voltage lah yang kita kata. So biasanya orang cakap program elektrik high voltage. Itu je. So untuk program elektronik dia lebih kepada yang voltan rendah. Saya tak sentuh lah yang program elektronik tadi. Tapi kalau bercakap dengan program elektrik dia melibatkan voltan-voltan tinggi lah. Itu perbezaan dia. Okay. So secara ringkas lah. Itu dulu saya rasa. Okey. Kita nampak penerangan Dr. Iman, saya cuma boleh kecap voltan tinggi. Okey, tadi ada proses nak makan nasi ayam. Okey, ayah kena kerja, mak kena masak. Okey, berkaitan dengan elektrik. Okey, nanti kita minta Dr. Iman untuk rungkaikan lah. Saya pun blur juga ni. Alright, okey. Seterusnya kita minta Dr. Jo. Dr. Jo, mungkin tadi kita dah belajar, dah tahulah sedikit sebanyak tentang program elektrik ni bahawa dia melibatkan voltan tinggi. Okey, bagaimana pula dengan program elektronik ni Dr. Jo? Okey, terima kasih Dr. G. Untuk program kejuruteraan elektronik ni seperti yang Dr. Iman maklumkan tadi, perbezaan dia bagi kejuruteraan elektrik dia lebih kepada voltan tinggi ataupun high voltage. Tetapi bagi kejuruteraan elektronik dia lebih kepada low voltage, voltan rendah. Jadi sebenarnya bidang kejuruteraan elektronik ini sangat rapat dengan segala aplikasi yang ada di sekeliling kita, seperti handphone, laptop, and then kereta, semua tu ada berkaitan dengan bidang kejuruteraan elektronik. Okay, saya sharekan sedikit Dr. G berkaitan dengan program kejuruteraan elektronik di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Okey, bagi program kejuruteraan elektronik ini sebenarnya telah ditawarkan sejak awal lagi penubuhan fakulti kami, iaitu Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Dan untuk makluman adik-adik semua, program ini telah mendapat akreditasi di bawah EAC. EAC iaitu Engineering Accreditation Council Malaysia, iaitu di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Dan untuk makluman adik-adik semua, tempoh pengajian bagi kejuruteraan elektronik ini adalah selama 4 tahun, iaitu bersamaan dengan 8 semester. Dan kebanyakan pensyarah-pensyarah bagi program kejuruteraan elektronik
terdiri daripada mereka yang berpengalaman dan mempunyai pengalaman dalam bidang industri, dan mereka juga mempunyai kepakaran yang macam mana dalam bidang elektronik ni. Contoh seperti adik-adik mesti biasa dengarkan tentang IoT, Internet of Things, AI, Artificial Intelligence, CPS, Cyber Physical System, dan banyak lagi. Jadi jika adik-adik join di fakulti kami, adik-adik boleh dapat ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bidang-bidang yang terkini dalam bidang teknologi ini. Dan banyaklah subjek yang ditawarkan. Nanti kita akan cerita lebih lanjut lagi ya Dr. Ji berkaitan dengan subjek. Okay. Boleh. Itu orang kata intro lah, pengenalan awal untuk adik-adik faham apakah itu kejuruteraan elektrik, apakah itu kejuruteraan elektronik. So bagi adik-adik yang akan mengisi kemas kini UP Online pada hari esok 9 Ogos hingga 12 Ogos. So jangan lupa boleh pilih program elektrik dan juga program elektronik sebagai pilihan pertama adik-adik di UP Online. Okey, seterusnya kita bersama arkitek kita. Alright, Doktor, mungkin Doktor boleh share sikit mereka-mereka mungkin untuk program Seni Bina dia agak berlainan sedikit sebab nak masuk ke program Seni Bina ada temuduga yang sudah orang kata dah dilakukan lebih awal. Okey, mungkin Doktor boleh share sikit program Sarjana Muda Seni Bina ni Doktor. Okey, terima kasih Dr. Ji. Okey, seperti mana semua sudah maklum, Sarjana Muda Sains Seni Bina dengan Kepujian di FCAP lah di fakulti kita. Okey, kita memang akan belajar architecture, okey, seni bina lah. Okey, course kita ni adalah full time, memang full time dan hanya 3 tahun sahaja. Okey, so far di USIM antara kursus yang paling pendek lah 3 tahun. Sebab ada kursus yang 4 tahun kan. Kita hanya 3 tahun saja. Kemudian kita dah entitled untuk dapat Bachelor Science of Architecture. Alright. Mungkin ada juga yang dah tahu ni, apa itu architecture tu kan? Apa itu architecture? Apa itu arkitek? Apa kerja arkitek ni? Okay, dia bahasa dia paling mudah kalau kita Google kan. Dia terkeluarlah dia punya bahasa dia tu. Okey, yang cuba saya share kat sini. Architecture is a visual art and the buildings speak for themselves. Faham ke tak tu? Tak faham. Okey, pergi lagi ke satu gambar lagi. Dia ada kata kat sini, architecture starts when you carefully put 2 bricks together and there it begins. Ada lagi tak? Apa dia? 2 brick kita letak architecture tu kau. Okey, bahasa paling mudah dia. Adik sekarang berada kat mana? Ada kat rumah kan? Kat rumah. Okey, mungkin kalau sekarang ni saya nak suruh keluar malam lah, gelap lah. Mungkin esok pagi. Adik keluar je daripada rumah ataupun malah nak keluar rumah, buka tingkap, adik pandang kiri, pandang kanan, pandang depan. Apa yang ada di hadapan adik-adik? Mestinya adalah bangunan. Betul tak? Dan itulah architecture. Dan siapakah yang mencipta bangunan itu? Dan itulah dicipta oleh arkitek. Kan kalau kita belajar waktu dalam sekolah rendah dulu, di dunia ni ada ciptaan benda hidup dan benda tak hidup. Okey, kalau kita tahulah ciptaan yang benda hidup ni, of course lah kita dah belajar, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Manakala benda-benda yang tak hidup ni pula seperti bangunan lah paling banyak kita nampak. Itu adalah ciptaan arkitek. Adik-adik tak bangga ke nanti bila satu masa nanti bila bergerak arkitek dapat menghasilkan satu bangunan yang ada di depan mata. Itulah sedikit sebanyak dari segi architecture. Mungkin kita akan further elaborate later on lagi. Okay. Alright, secara ringkasnya Dr. Nesh kata tadi, okey, bangunan-bangunan yang kita nampak adalah hasil daripada seorang idea seorang arkitek. Macam itulah, lebih kurang lah. Okey, kita dah ada soalan. Okey, untuk ni saya open lah. Mungkin setiap program berbeza-beza dan cara bagaimana mengendalikan kelas secara online. Dia kata, okey, so saya pergi soalan yang Izzuddin, tadi saya ada soalan lain sebenarnya tapi ada soalan masuk lagi. Izzuddin Razali, Electronic Engineering, ada belajar programming tak? Mungkin Dr. Ju boleh jawab sikit. Okey, terima kasih kepada adik apa tadi Dr. Izzuddin. Dr. Adik Izzuddin. Okey, ya betul. Untuk program kejuruteraan elektronik, okey, dia ada selama dalam tempoh pengajian selama 4 tahun. Okey, adik akan
belajar programming, ada subjek-subjek tertentu berkaitan yang akan diajar berkaitan dengan programming seperti FPGA, and then tentang program dan lagi. Kemudian semester akhir nanti adik-adik akan perlu mengaplikasikan ilmu programming adik-adik itu dalam final year project adik-adik. Sekiranya adik-adik ingin buat projek berkaitan dengan programming ataupun software dalam bentuk software. Untuk makluman adik juga, ketika tahun 3 juga kita ada satu subjek yang dikenali sebagai capstone, di mana dalam capstone ini juga adik-adik akan didedahkan dengan projek yang perlu mengaplikasikan ilmu programming tersebut. Contoh, kita programkan satu coding tu di dalam Arduino sebagai contoh untuk menggerakkan suatu robot. Sebagai contoh. Jadi adik jangan takut, dekat fakulti kami di FCAP, kami menyediakan subjek-subjek yang berkaitan dan up to date. Okay. Alright, okay. Terima kasih Dr. Jo. Okay, kita ada soalan ni. Dia kata dari Im ni sentiasa bersama dengan kita. Dia kata kalau sekarang mudah ke nak belajar program profesional ni secara online? Risau juga, betul lah. Maksudnya pandemik kita masih belum berakhir lagi. So bagaimana agaknya setiap program elektrik, elektronik, seni bina ni membantu adik-adik kita yang mengikuti pengajian di fakulti kita ni untuk dapatkan, orang kata, tak ketinggalan lah dalam suasana sebegini. So mungkin memang kita dah terhad kena belajar secara online. So bagaimana kita nak pastikan adik-adik kita ni dapat mengikuti pengajian ataupun kursus tu dengan sebaiknya? Saya open kalau ada siapa yang nak jawab dulu. Okay, Iman. Baik, terima kasih. So, adik Im tadi Adik Im. Okay. So betul memang di waktu pandemik ni agak dia menjadi kesukaran sikitlah, tetapi dia bukan saja untuk program profesional. Saya boleh katakan untuk semua program, even di sekolah rendah, sekolah menengah pun kita memang mengalami masalah ni. Tetapi kalau nak berfokus kepada program kejuruteraan sebagai contoh, di setiap universiti sebagai contoh, bukan sahaja USIM, UPM, UM, kebanyakannya mereka pun memang menjalankan PDP secara online. Sebab kita memang kita merasakan memang kita perlu menjagalah isu-isu keselamatan, isu nyawa ni adalah lebih penting lah. Jadi tetapi pihak lembaga ataupun pihak badan profesional dia tidak ada halangan lah sekiranya kita ingin membawa pulang student untuk bawa balik kan. Kita sentiasa melihat itu sebagai peluang, tetapi pihak jabatan pun kebetulan baru-baru ni kita ada bincangkan PDP untuk semester hadapan. Kebetulan saya ada duduk dalam komiti itu. So kita sentiasa melihat peluang lah macam mana kita nak bawa pulang student ni kalau boleh lah. Tetapi buat masa sekarang ni apa yang boleh saya katakan memang dengan kadar vaksinasi kita memang sedang meningkat naik, tetapi keberkesanan vaksin tu kita masih menunggulah kan. Walaupun kita dah lihat kadar vaksinasi tu berfungsi baik untuk golongan warga emas sebagai contoh, tetapi kita nak tengok the percentage of yang kategori 3, 4, 5 tu semakin menurun lah. Tetapi buat masa sekarang ni memang kita cuba menjalankan kelas secara online lagi. Tetapi dalam pada masa yang sama juga ya, untuk adik-adik yang macam risau lagi tu, kita juga selalu ada macam buat demo lah saya kata kan, untuk sesi-sesi yang melibatkan lab sebagai contoh. Kita akan buat demo, kita akan mungkin lab technician tu dia peneroja jurutera kita akan rekod. So adik-adik boleh tengoklah, sebagai contoh kita terpaksa menggunakan sesuatu equipment, so adik-adik masih boleh nampak. Cuma ialah saya faham feel untuk dia nak pegang, nak plug and play, those things tu tak dapat lah buat masa ni. Tetapi kita akan buat demo, so adik-adik boleh nampak lagi benda tu, and then sekiranya bila situasi dah okey, insyaAllah kita akan bawa adik-adik ni pulang secepat mungkin, insyaAllah. Itu je. Alright, okay. Mungkin ada nak tambah Dr. Nash ke Dr. Jo? Okey, saya tambah sikit lah. Alright. Untuk architecture memang pada mulanya memang untuk student kami kan, dia agak terkejut jugalah bagaimana nak buat ni. Kami pun di pihak kami pun sebagai pensyarah, kami pun bagaimana kita nak mengajar online ni. Sebab architecture ni selalunya kita more close ni tau, memang sangat dekat dengan student. Kita kalau boleh tutor tu one to one. Sebab student datang dia tunjuk kita punya design, kita akan conteng, kita akan bagi idea kan.
Tapi dengan pandemik ini kita hanya menggunakan skrin sahajalah. Tapi kita memang kita nampak isu tu dan kita telah berbincang dan bagaimana kita nak counter isu tu, memang kita dah jumpa penyelesaian dia. Memang kita akan guna banyak medium, yang mana yang penting apa input daripada pensyarah tu, apa kritikan daripada pensyarah tu sampai dekat pelajar. Dengan cara kita conteng dalam skrin, kita conteng dia punya ni sampai. Dan alhamdulillah pada mulanya kami agak khawatir jugalah bagaimana produk dorang ni kan. Kalau compare dengan face to face dengan online ni. Alhamdulillah saya ada share dekat dalam ruangan chat dekat situ. Adik-adik nanti boleh copy paste letak dekat mana-mana dan nanti adik boleh tengok. Itu adalah hasil kerja senior adik-adik di USIM tahun 3, tahun 2 dan tahun 1 sepanjang semester ini yang dilaksanakan secara online. Dan kami sangat amazed dia punya kualiti sama seperti mana face to face dia Dr. Ji. Masya-Allah. Jadi pada saya tak ada masalah selagi mana kita sebagai pensyarah dan juga adik-adik sebagai pelajar ada keinginan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, dan jangan jadikan alasan sebagai PDPR online apa semua tu sebagai alasan menyebabkan kualiti kita tu down. Senior adik-adik tahun 1, tahun 2 dan tahun 3, tahun akhir pun di USIM sekarang telah buktikan PDPR is nothing, Dek. So tetap masih boleh juga. Okay. Yes. Alright. Mungkin saya nak tambah sikit Dr. Fauzia. Mungkin ada satu. Okey. Selain yang demo tadi, juga di pihak jabatan juga kita sentiasa buat conversion lah. So sebelum ni sebagai contoh kita ada lab tu, kita buat face to face. So now kita akan berubah kepada menggunakan metod simulasi lah. So software yang ada ni jabatan dah memang ada beli, memang dah ada equip. So daripada simulasi ni dia actually replicates the similar approach yang kita ada dalam bila kita buat face to face tu lah. Itu yang pertama. Dan kedua juga macam Ernest tadi dah sebut, memang amazed dengan produk, betul. Di pihak jabatan kita juga kebetulan baru-baru ni kita ada, bila sewaktu semester tahun 3, student ada satu projek menamakan capstone. Kebetulan baru-baru ni satu projek capstone kita baru masuk dekat newspaper, berita harian and so on berkenaan dengan IoT. Macam mana dia monitor pertanian lah, dia tanam rock melon. Yes, betul, rock melon tu. So dia menggunakan IoT. Itu okey lah. Tetapi yang lebih amazednya, projek itu dijalankan sewaktu PKP. Betul. Yang mana itu adalah projek berkumpulan, ada 4 orang student, keempat student tu tidak bertemu sama sekali. So macam mana? So daripada projek apa rahsia dia tu, mungkin saya share sikit. So student A dia buat komponen A. So dia akan pass kepada student dia, kawan dia yang student B ni. So dia berkongsi-kongsi. So yang final yang student keempat tu dia akan combinekan those komponen jadi satu komponen yang complete. So memang student ni saya nampak waktu PDP ni sebenarnya lebih kreatif. Lebih-lebih yang program-program begini kan, dia memang kreatif. Itu je lah, nak tambah sikit. PDPR is nothing. Nothing. Ada tambahan juga lagi Dr. Ji. Boleh Dr. Ji. Sepanjang pandemik COVID-19 ni, perjalanan pengajian tetap sama macam biasa di Universiti Sains Islam Malaysia, di mana universiti kami menyediakan platform bagi para pelajar ni untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun teaching material melalui sistem yang disediakan oleh universiti sendiri, iaitu dinamakan sebagai sistem GOLS. Dan untuk online teaching kita guna Microsoft Teams sepanjang pengajian. Jadi kita masih lagi berkomunikasi dengan para pelajar sepanjang semester. Para pelajar boleh bertanya soalan secara online, tidak ada isu untuk online learning kali ini. Dan juga untuk maklumat, sepanjang 8 bulan ni kita ada program LAKIS, iaitu gabungan tim arkitek dan juga tim engineering dalam menghasilkan produk, dan program ini dijalankan secara online dan alhamdulillah berjaya menggabungkan 2 student daripada 2 bidang ini dalam menghasilkan produk mereka. Jadi tak ada isu tentang online learning ini. Okay, so kita macam walaupun pelajar kita itulah doktor dikatakan dalam bahasa
pandemik ini, belajar secara PKP, tapi tetap masih boleh menghasilkan idea-idea yang kreatif dan bernas bagi orang kata nak menunjukkan kualiti pelajar-pelajar yang kita lahirkan di FCAP. Okey, ada soalan daripada Baik Madham, Doktor, yuran pula bagaimana sebab tak dapat guna fasiliti fakulti, adakah ada diskaun katanya? InsyaAllah, saya fikir universiti dah buat pemulangan dah, akan buat pemulangan kepada yuran-yuran yang fasiliti yang tidak digunakan. So jangan risau Pak Im, okey. Alright, Mungkin saya boleh tambah sikit jawapan kepada Pak Im ni. Boleh Doktor, dipersilakan. Okay. Memang dah ada dah adik Pak Im tadi, memang dah ada dah. Bukan saja di peringkat universiti, di peringkat KPT pun dah ada buat announcement kan, akan ada diskaun. Betul lah. Kita bayar yuran asrama tapi kita tak duduk asrama, apa kan? Itu logiknya lah. Cuma dek, apa yang saya nak share sedikit kat sini, bila kita laksanakan kerja kita ni, kita punya PDPR ni secara online ni kan, bagi saya itu sangat amazed sebab kita dapat jimat dek. Untuk architecture lah contoh, saya sendiri dulu waktu saya belajar dulu memang ada sedikit tinggi perbelanjaan berbanding dengan kos lain. Sebab apa? Untuk architecture ni kita kena beli tools. Pen dia saja sebatang, bukan yang pen RM1, RM2 ni kan. Pen dia memang special. Lepas tu kita ada kita punya set square, T-square. Dan yang paling mahalnya printing. Kita nak print bukannya print A4 je dek. Kita print A1 size. Sometimes kita punya design tu in AO size. Bayangkan A1, AO betul besar. Macam mana nak cakap Nanti adik-adik boleh tengok lah. Doktor kalau ada pembaris boleh tunjuk. Dia tak senang je. Dia A4 ni, A4 ataupun A3 ni, kita lipat satu A3 dia jadi A2. Ambil A2 jadi 2, dah jadi A1. Ambil A1 tu jadi 2, dah jadi AO, AO size. Dan itu adalah kos yang paling mahal untuk saya dulu lah sebagai pelajar seni bina. Tapi dek, PDPR ni dah tak payah print. Dah jadi satu advantage lah kat situ kan. Presentation hanya melalui PowerPoint dan juga kita just minta diorang submit dalam bentuk PDF. Free. Okey. Alright. Jimat banyak di situ Adik Baim. Terima kasih. Okey, dah jimat banyak. Okey, jangan lupa untuk pilih program-program yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina pada hari esok bila sesi kemas kini sudah dibuka. Okey, saya fikir soalan ni Doktor, soalan yang favourite lah. Ramai tunggu. Zafri. Okey, Zafri. Okey, Zafri, bila Zafri dah tahu rahsia untuk menjadi seorang arkitek profesional berdaftar, jurutera profesional berdaftar, kena pilih program FCAP di UPU Online. Okey, assalam Doktor, share lah macam mana dapat title IR dengan AR. Okey, kita nak mula IR dululah kot. Kita nak IR dulu. Ladies first. Ladies first. Engineer. Okey, saya kongsikanlah tips-tips untuk menjadi IR. Okay, first sekali bagi pelajar-pelajar wanita di sana jangan takut untuk memilih bidang kejuruteraan. Okey, kejuruteraan tidak membezakan jantina. Untuk pelajar-pelajar wanita juga disarankan untuk memilih bidang kejuruteraan. Dah ramai dah jurutera-jurutera wanita di luar sana. Okey, jadi untuk tips dia, pertama sekali adik-adik kenalah berdaftar pengajian bagi program kejuruteraan yang adik-adik minat, sama ada kejuruteraan elektrik atau elektronik. Dan adik-adik perlu pastikan program tersebut diakreditasikan oleh EAC. Iaitu Engineering Accreditation Council Malaysia. Bagi program kejuruteraan elektronik di fakulti kami memang diakreditasi oleh ESC di bawah Lembaga Jurutera Malaysia. Jadi adik-adik tak perlu takutlah untuk mendaftar program ini kerana telah diiktiraf peringkat Lembaga Jurutera Malaysia. Kemudian setelah adik-adik dah sambung pengajian 4 tahun dan adik boleh berkhidmat sebagai jurutera dalam bidang pengajian tersebut. Adik-adik berkhidmat untuk mendapatkan IR, adik perlu mendapatkan pengalaman 3 tahun dalam bidang kejuruteraan di mana-mana industri yang adik-adik pergi. Setelah tamat berkhidmat dalam 3 tahun, bukan tamat, setelah berkhidmat dalam 3 tahun, adik-adik dah boleh mendaftar dengan BM, Board of Engineer Malaysia, iaitu Lembaga Jurutera Malaysia. Tapi ada satu lagi tips saya lupa. Selepas adik-adik bergraduasi dalam program kejuruteraan, adik-adik
perlu mendaftar sebagai jurutera bergraduasi di Lembaga Jurutera Malaysia. Kemudian baru adik mulakan perkhidmatan sebagai jurutera. Selepas habis 3 tahun, adik boleh mohon untuk menjadi jurutera profesional. Itu tips untuk belajar. Kita dah dengar. Okey, mungkin arkitek kita. Alright. Okey, tadi jurutera profesional berdaftar. Ini adalah pula arkitek profesional berdaftar. Okey Dik, untuk mendapatkan title AR tu dia bukan sekadar anak ambil tau. Kita guna title AR tu diperuntukkan dalam akta tau Dik. Untuk AR, Akta Arkitek 1967 ataupun Akta 117 yang melayakkan seseorang individu yang telah lulus peperiksaan profesional yang dianjurkan oleh Lembaga Arkitek Malaysia layak untuk meletakkan title AR di hadapan nama ataupun P.Arch, Professional Architect di belakang nama. Okey, bagaimana dapat title ni Dik? Senang je. Cerita dia senang. Saya tak nak cerita panjang-panjang. Cerita dia kita kat sini ada 3 part je. Ada kalau kita tengok drama ada 3 episod. Yang pertama, episod pertama lah. Takkan nak terus pergi episod 3 kan? Okey, episod pertama yang adik perlu lalui adalah first kita kena mendaftar sebagai Bachelor Science. Yang sekarang ni lah program kami ni lah. Itu adalah episod pertama. Okey? Alright. Episod pertama. Macam mana nak jadi ke episod kedua pula? Adik-adik kena sambung pelajaran untuk tadi undergraduate. Episod pertama. Untuk episod kedua, adik-adik kena lanjutkan pelajaran ke peringkat postgraduate. Apa dia? Master in Architecture. Tadi Bachelor Science je kan? Engkau part 1. Sekarang bila kita dah habis 3 tahun, kita sambung lagi part 2. Ini episod kedua. Master in Architecture. Okey? Berapa tahun pula tu? 2 tahun jadi. Tak banyak. Ingat 3 tahun, 6 tahun kita belajar. Okey, dah habis episod kedua. Okey, nak capai ke episod ketiga tadi ni, senang. Adik-adik kena pergi bekerja dululah. Sama juga dengan Dr. Ju tadi, kena bekerja. Bekerja tak payah lama pun. Kalau sekadar nak fulfill the requirement untuk nak ambil, melayakkan adik-adik dapat episod ketiga ni, adik-adik kena bekerja minimum 2 tahun setengah. Okey, kena attach dekat mana-mana firma swasta ataupun dekat arkitek kerajaan dan kena involve dalam projek. Itu penting. Okey, setelah ada pengalaman 2 tahun setengah, kita kena mendaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia. Itu penting. Okey, maksudnya dah habis part 2 tadi tu, dah dapat ijazah, terus pergi register dengan Lembaga Arkitek Malaysia untuk berdaftar sebagai arkitek graduan dia panggil. Dia belum dapat lagi arkitek profesional, dia jadi arkitek graduan. Dah berdaftar dengan arkitek graduan, kita bekerja 2 tahun setengah, melayakkan kita untuk mengambil peperiksaan profesional. Okey, kita kena isi logbook apa semua. Dan kita hantar permohonan untuk ambil peperiksaan. Dan kita ada beberapa peperiksaan. Peperiksaan itu pula ada 3 jenis. Pertama, kita ada oral examination. Okay, kemudian bila kita dah lepas oral examination, kita akan duduk, ada 2 paper. Kita kena ambil 2 paper. Paper 1 ni dia lebih kepada, dia dah bukan cerita pasal design dah. Dia tak tanya dah macam mana nak design masjid, macam mana nak design toilet. Dia tak ada dah. Dia lebih kepada regulation. Dengan bagaimana kita nak melaksanakan sesuatu projek dari segi kontrak dan juga akta-akta yang terlibat di dalam industri pembinaan kita di Malaysia. Okay, setelah lulus peperiksaan tu, insya-Allah dapatlah AR, Professional Architect. Apa kelebihan jadi AR ni? Okey, kelebihan AR ni, kita boleh run kita punya firm sendiri, Dik. Dia sama macam lawyer lah. Kalau kau jadi profesional lawyer, kau boleh dapat boleh buka firm. Okay, kalau arkitek pula, selagi kita tak dapat kelayakan entitlement of part 3 tadi, episod ketiga tadi, kita tak akan layak dan tak akan dibenarkan untuk buka firm. Kita boleh buka firm, tapi kita tak boleh menandatangani sesuatu plan, sebab apabila kita menandatangani sesuatu plan, kita akan bertanggungjawab terhadap kita punya reka bentuk bangunan itu. Boleh Dek? Clear Dek? 3 episod je dah. Tak payah melayan macam cerita Turki sampai 100 episod tu. Okey, saya clear tadi. Ni Doktor, maksudnya kalau Dr. Ju, kalau kita nak jadi IR tu, kita tak perlu sambung master. Betul. Kita perlukan pengalaman industri. Kalau architecture kena sambung master. Itulah bezanya. Yep. Okey, ada soalan seterusnya daripada Razi Zafir. Nak tanya, fakulti ni banyak tak buat ataupun join pertandingan melibatkan negara atau luar negara, macam pertandingan inovasi ke? Okey, mungkin boleh saya pulangkan kepada panel yang nak berkongsi jawapan. Dia persilakan. Saya dululah. Sebab apa-apa pertandingan dia jadi macam membuk-membuk diri tu nak cerita.
Okey ni, dalam komen tu saya ada share ada link Instagram tau. Itu adalah Instagram yang dihasilkan oleh senior adik-adik yang di USIM sekarang ni yang final year. Dalam situ dia banyak dia punya information. Boleh klik, copy paste nanti sebab nanti kalau dah habis hilang kan. Ambil copy paste siap. Sebab di dalam link-link tu memang sangat banyak maklumat. Banyak maklumat berkaitan dengan pencapaian kita punya school ni. Okey, salah satulah pengalaman paling manis sepanjang saya di USIM ni, kita USIM universiti kecil je ni dia kita mewakili Malaysia dan bukan sahaja mewakili Malaysia, kita mewakili Asian. Mewakili Asian untuk bertanding di Dubai. Apa nama pertandingan tu? Solar Decathlon Middle East, medal lah pula, baru teringat Olimpik kan. Okey, Solar Decathlon Middle East di Dubai pada tahun 2019 ingat saya pun dah ingat, tak ingat 2018, 2019. Okey, dan alhamdulillah kita dapat sebaris dengan universiti terkemuka di dunia, daripada US-nya, daripada Europe-nya, daripada China, Taiwan. Kita universiti baru dan dapat bersaing dengan diorang. Dan alhamdulillah kita telah mendapat award, People Choice Award. Bukan itu saja, itu level internasional. Kalau level-level di dalam negeri ni, di dalam negara ni memang sangat banyak adik dan kita telah pun menang. Ibaratnya kita ni junior tau berbanding dengan senior-senior kita yang lain seperti UiTM, USM, UM. Tapi bila ada pertandingan, kita yang junior ni kita boleh sebaris dengan kita punya senior ni. Bukti dah ada dalam chat, dalam ruangan chat tu, boleh tolong copy paste masuk, tengok Instagram masing-masing. Boleh? Alright. Okey. Mungkin di pihak II pun program E dan E kot nak ada share pertandingan-pertandingan yang pelajar dah pernah terlibat ataupun join. Betul. Macam sebagai contoh yang projek actually yang Solar Decathlon tu merupakan sinergi di antara dua jabatan ni lah, elektronik dan juga seni bina. Itu memang sinergi. So itu di peringkat internasional Arnesh ya. Kalau di peringkat nasional memang banyaklah saya nak kata. Kita ada join pertandingan NASA last time, kita ada encourage student untuk masuk Robocon, power system modeling. So memang setiap tahun ni memang ada iCipta for example, memang banyak. And pihak jabatan juga memang ada memperuntukkan, memang buat peruntukan setiap tahun tu, bajet memang nak hantar adik-adik student-student kita ni pergi join program-program competition ni. So daripada mana projek ni dapat? Daripada projek tahun 3 capstone ataupun FYP di tahun 4 tu nanti. So adik-adik dah study daripada tahun 1, tahun 2 dah dapat understanding dia. So bila masuk tahun 3 tu dia ada satu projek, satu subjek yang kita namakan capstone. Capstone ni dia student akan buat ni lah, adik-adik akan buat satu projek yang macam mana untuk ada tema je lah, SDG ke, kena reka cipta ini, IoT ke apa. So daripada projek yang gitu memang kita akan hantar. Sebagai contoh yang sebaru-baru ni memang pasal Rock Melon tu, sebelum ni lagi kita ada projek iByte, Smart Home for example. Itu salah satu contoh yang kita ni lah. And then tahun yang sebelum tu kita ada hantar student elektronik juga ke pertandingan Robocon. Kalau tengok Robocon ni memang antara yang popular lah, setiap program engineering dia akan hantar. So kita boleh tengok macam mana kita nak program robot tu, and then macam mana nak buat robot tu bergerak, ada arahan-arahan dia. Dan itu di peringkat nasional. Satu lagi di peringkat fakulti juga memang kita ada buat banyaklah program selain daripada yang diwajibkan melalui kursus tu. Memang jabatan juga ada buat pertandingan jugalah. Yang baru-baru ni saya dengar daripada ketua jabatan, dia dengar ceritalah dia nak buat pertandingan drone. Nak lumba drone pula. So macam mana student-student ni nak kena control drone and then nak berlumba pula. Biasa lumba kereta racing yang kat bawah tu kan. Ni nak lumba drone. So itulah kat udara. So adik-adik mana nak join tu boleh lah. Berminat dengan drone, teknik drone nak control, boleh join fakulti kami. Itu. Saya menarik. Saya rasa impress bila kita dengar bahawasanya Fakulti Kejuruteraan Alam Bina dan juga fakulti program-program yang terdapat di fakulti ni banyak buat program, walaupun secara kita belajar secara PDP. Okey, semua pertandingan-pertandingan tu boleh ke untuk pertandingan capstone dan sebagainya kita boleh buat secara online juga, Doktor? Boleh. Untuk makluman Dr. G, sekarang ni student kita tengah cuti tau, tengah cuti semester. Tapi
Diorang sendiri yang approach kami, kata Sir Nes, kami nak join satu pertandingan ni, pun international Bamboo Competition. Tengah berlangsung sekarang ini, submission dia on end of August nanti, hari Merdeka, sudah kita akan submit dia punya entry projek dia. Bamboo Competition organized by kita punya one of the organisation dekat China. Site dia pun dekat Guangzhou. Jadi apa, online je pun. Kita pergi buat lawatan site melalui Google Maps semua. Kita belajar dengan site contact semua online. So adik-adik, online is nothing. Itu macam tagline untuk AFCAT pada malam ni. Okey, kita ada seterusnya daripada Nick MM. Untuk architecture ada subjek programming tak? Programming macam mana tu, Dek? Programming ni, kalau untuk architecture kita tak belajar programming, tapi kita manipulate the software. Kita ada software. Apa yang dipanggil software itu adalah CAD, Computer Aided Design. Daripada situ akan banyak, adanya AutoCAD, adanya Revit, adanya SketchUp, adanya 3D Max, adanya 3D Vis dan macam-macam lagi lah. Okey, apa fungsi software ni, Dek? Sebab bila kita design, selalunya kita akan start dengan manual. Kita akan lukis, kita dapatkan idea dia. Kemudian kita akan transform idea kita yang kita lukis ni kepada bentuk CAD tadi. Inilah datangnya software ni. Software ni lah yang akan membantu kita untuk merealisasikan atau visualisasikan. Sasar saya. Nak visualiskan apa yang kita sketch tadi dalam bentuk digital. Jangan risau, saya akan share juga nanti hasil-hasil kerja-kerja senior adik-adik tu yang dalam bentuk CAD tadi. Untuk first year, kita akan lebih galakkan untuk manual dululah. Okey, manual ni maksudnya dengan menggunakan pensel, pen di atas kertas, design, colouring pun menggunakan watercolor, pencil color. Apabila diorang dah pergi ke second year, dekat situlah pendedahan terhadap CAD ni akan diberikan. Daripada zero to hero. InsyaAllah kita akan guide. Don't worry. Untuk program ni mungkin kalau programming dari segi tu EE lah kot. Ada kan? Yang dia nak buat Arduino lah apa semua. Itu di peringkat EE lah. Kalau di peringkat architecture, kita tak panggil program, kita panggil software. Yang apa nama dia tadi? CAD. C-A-D. Alright. Itu dia tadi. Okay. Seterusnya nampaknya Dr. Nash kena jawab lagi. Dia kata, Baim, kalau hanya mampu lukis dengan lukisan orang lidi tapi minat architecture, boleh ke? Doktor, mungkin saya nak tanya, mungkin akan ada biasa kita kirakan intake yang tahun lepas lah, tahun pertama, tahun ini. So bagaimana bakat dia orang? Adakah dia orang memang full of talent, pandai melukis, asal-asal lahir boleh pandai melukis, asal apply terus pandai lukis, ataupun ada yang tak reti lukis langsung? Mungkin Dr. Malaysia. Terima kasih. Kita lock lagi satu ni, Baim. Kita lock, kita dua-dua kita lock. Tadi yang puji handsome dengan soalan ni kita lock hari ni. Okey, Dek. Jangan risau. Saya dulu pun tak pandai melukis. Kalau adik boleh lukis orang lidi tu dah kira bagus dah tu, Dek. Samalah. Saya pun dulu lukis orang lidi juga. Tapi minat. Apa yang penting dalam architecture ni, number one is minat. Passion. Adanya passion, kemudian yang lain-lain tu daripada orang lidi, daripada orang yang cantik kita akan boleh hasilkan, Dek. Okey, lagi menariknya di USIM ni, untuk makluman adik Baim tadi kan, kebanyakan majoriti lah student dia adalah daripada jurusan aliran agama yang memang zero memang totally zero basic about art. Maksudnya diorang hanya bila saya tanya kan, waktu diorang first year, bila last melukis? Waktu apa? PT3. Waktu SPM ambil dekat seni. Itu je lah. Dan lepas tu tak pernah dah melukis. Tapi dia minat. Dia suka tengok hasil-hasil ciptaan. Macam yang saya cakap tadi lah. Dia keluar je tengok. Wah, even dekat belakang gambar background Dr. G tu, itu adalah architecture. Bangunan chancellor kita. Wah, cantiknya. Dia minat. Daripada situ dia minat, Dek. Dan dengan adanya minat ni, itu yang penting, semua ilmu tu akan boleh diserap. Dan adik-adik boleh tengok nanti hasil-hasil kerja senior-senior adik yang saya share dalam chat tu, itu adalah hasil-hasil kerja orang-orang, student-student yang dulunya adalah zero knowledge about art. Apa yang kita transform dalam 3 tahun? 3 tahun je. Kita transform diorang ni daripada zero to hero. Terima kasih, sambung. Okay. Orang lidi pun boleh. Yang penting tadi minat, passion kena ada. Baik.
Okey, mungkin kita pun dah tinggal beberapa minit lagi, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Mungkin Dr. Ju, kita nak tanyalah Dr. Okey, sekarang ni fasa adik-adik, besok boleh adik-adik lepasan STPM, matrikulasi, okey, asasi, diploma, boleh membuat fasa kemas kini di UPU online. So mungkin malam ini mereka terdetik, ibu bapa ke guru-guru terdetik untuk memilih program kejuruteraan elektrik ataupun kejuruteraan elektronik pada malam ini. Okey, untuk esok. So mungkin boleh tak Dr. Ju ceritakan sikit, betul ke, boleh ke tidak pelajar-pelajar aliran agama kita ni untuk excellent dalam program kejuruteraan elektrik dan elektronik? Mungkin doktor boleh sharekan kejayaan-kejayaan alumni kita di E dan E. Alright. Okey, terima kasih Dr. G untuk soalan tersebut. Okey, untuk makluman adik-adik, semua ya boleh. Walaupun apa bidang adik-adik sekalian dalam bidang agama nak join masuk ke fakulti kejuruteraan dan dalam mengambil program kejuruteraan elektrik atau elektronik, memang boleh, tak ada masalah. Untuk makluman adik-adik semua, untuk program kejuruteraan elektronik kami dah ada beberapa batch dan alumni kami sekarang ni kebanyakan mereka alhamdulillah hampir 100% berjaya bekerja sebagai jurutera di company-company besar seperti Intel, TNB, Telekom Malaysia dan banyak lagi. Untuk makluman adik-adik juga, tahun 2018 seorang alumni kita telah berjaya merangkul emas bagi pertandingan thesis final year project dia. Beliau di mana dia berjaya merangkul emas bagi pertandingan di peringkat IEM iaitu peringkat kebangsaan bagi projek akhir tahun, dan kemudian beliau telah dapat berkhidmat di bawah company Intel Malaysia di Penang. Jadi tak ada masalah walaupun background adik-adik dalam bidang agama, digalakkan untuk turut serta dalam bidang kejuruteraan elektrik dan elektronik ini. Jadi tak ada masalah. Alhamdulillah banyaklah alumni yang telah terbukti berjaya yang dilahirkan di bawah fakulti kami. Okey, so adik-adik yang kita tahu kan doktor, panel pada malam ni bahawa USIM memang khususnya membuka orang kata memberikan tempat hanya mereka kepada pelajar-pelajar yang mempunyai bahasa Arab dan juga subjek pengajian Islam di dalam peringkat SPM. So adik-adik, kali ini kita buka untuk fasa kemas kini peringkat STPM. Kalau ada SPM besar matrikulasi, asasi, diploma untuk memilih program kejuruteraan elektrik dan kejuruteraan elektronik di UPU online pada hari esok. Wajib kemas kini pada hari esok adik-adik 9 Ogos, right? Mula jam 12.30 hari. FKAB first choice. Kena letak FKAB first choice, insyaAllah. First choice. Okay. Kita dah dengar malam ni, kita dah banyak dengar apa orang kata cerita-cerita menarik, semua orang kata amazed lah, okey, dengan apa jua hasil yang dia hasilkan, dilahirkan oleh FCAP. Saya fikir dengan dedikasinya pensyarah-pensyarah untuk menjadikan anak-anaknya, muridnya berjaya, insyaAllah jangan risau untuk pilih program-program di FCAP sebagai pilihan pertama adik-adik di UPU online nanti. Okey Dr. Iman, soalan terakhir lah dari saya mungkin, kejap ada Baim, maksudnya belajar engineering dan architecture dalam bahasa Arab ke di USIM? Mana ada dek? Okey. Marhaban ya Ramadan. Okey, mungkin boleh jawab sikit bahasa. Bagi Iman, lama tak dengar suara Iman. Dari segi bahasa okey, dari segi bahasa mungkin Doktor, saya fikir ini persesuaian lah dengan soalan saya untuk doktor, bahawasanya apakah kelainan ataupun keunikan fakulti FCAP dalam memperkasakan INAK dari sudut bahasa, mungkin doktor boleh relatekan. Alright. Kita lock soalan itu. So antara kelebihan lah, sebelum saya bercakap berkenaan kelebihan tu, moto, visi dan misi Fakulti Kejuruteraan Alam Bina adalah untuk melahirkan engineer ataupun arkitek yang mempunyai sifat Al-Qawiyul Amin. Kita bahasa Arab sikit. Al-Qawiyul Amin. Maksudnya arkitek ataupun engineer yang betul-betul faham dalam bidang dia, memang profesional A to Z, dan juga dia bersifat Al-Amin, yang jujur, yang amanah. Sekarang kita nampak pelbagai isu yang sekarang terpalit berkenaan dengan arkitek ni, kadang buat stadium runtuh lah apa, engineer dia rasuah lah apa, macam gitulah. Memang banyak-banyak isu yang berkenaan itu. Jadi memang di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina ni kita yang specialnya kita memang
tak melupakan ataupun tak hanya berfokus kepada bidang-bidang profesional ni saja, bidang teknikal. Kita memang melibatkan juga peningkatan ataupun pemahaman student dalam bidang-bidang agama. Sebagai contoh, kita ada apa yang special, kita ada elemen integrasi akli dan nakli. Apa integrasi akli dan nakli tu maksud dia ilmu-ilmu agama itu ataupun ilmu-ilmu yang bersumberkan Al-Quran ataupun ilmu agama lah, mudah kata kita akan integrasikan dalam bidang teknikal ni. So dari segi tadabbur Al-Qurannya, dari segi kursus-kursus yang kita mengenali warga-warga sarjana Islam. Sarjana Islam yang kita masukkan. Tokoh-tokoh Islam kita masukkan. So kita masukkan juga semua tu ada kita masuk. Dan 60 ke 70% pensyarah-pensyarah kita di FKAB merupakan juga graduan-graduan daripada sekolah agama. Tapi mungkin yang batch-batch kami ni mungkin dah tinggal banyaklah ahlan wa sahlan wa marhaban bikum je lah kot, ingat kan? Tak banyak. Tapi memang di USIM kita menerapkan nilai-nilai bahasa Arab tapi pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya dijalankan dalam bahasa Inggeris lah. Tapi memang ada certain yang kita masuk memang 10%, 5% untuk mengimarahkan lagi semangat bahasa Arab dan bahasa-bahasa selain itulah. Itu secara ringkas lah. Sebab kita dalam, saya fikir FCAP ini pun dia doktor memoto dia menghasilkan siapa yang tak bangga kalau arkitek Muslim, jurutera Muslim, alright, yang orang kata boleh ke hadapan, boleh pergi jauh ke bidang mainstream. InsyaAllah, amin. Ada seterusnya untuk Dr. Jo, saya rasa ni Izzuddin, untuk electronic engineering, programming language apa yang digunakan? Programming language. Untuk program electronic engineering, kita ada belajar C language, C++ dan banyak lagi. Actually, untuk makluman adik juga, kita di fakulti kami ini juga dilengkapkan dengan software-software seperti LabVIEW Programming, MATLAB, and then Console. Banyak software-software terkini yang disediakan di fakulti kami untuk membantu sesi pengajian dalam bidang kejuruteraan elektronik ni, dan juga tak terkecuali bidang kejuruteraan elektrik. Jadi jangan risau adik-adik, setiap pengajian setiap tahun akan ada satu subjek yang berkaitan dengan programming. Saya tengok banyak soalan berkaitan dengan programming. Saya pun rasa programming ni, sebenarnya saya nak tanya Dr. Jo, programming ni susah ke senang? Banyak sangat soalan programming ni, takut risau pula adik-adik kita ni. Programming ni sebenarnya bab kata AR Nash tadi, dia kena ada minat. Kalau adik-adik minat nak buat robot, contoh, so secara automatically dia akan suka belajar programming. Dia tak ada isu dekat situ. Betul. So setiap tahun pengajian, setiap semester akan ada subjek yang akan bantu pelajar-pelajar mendalami bidang programming ni, dan fasiliti di kami punya fakulti menyediakan software-software yang memang latest, yang seperti saya maklumkan tadi, untuk bagi pendedahan kepada pelajar-pelajar dan penyediaan kepada pelajar-pelajar sebelum mereka masuk ke industri. Jadi bila masuk ke industri, adik-adik dah kenal lah apa itu LabVIEW, apa itu Console. Itu yang kita nak hasilkan. Jadi jangan risau. Sebagai tambahan boleh juga, tambahan doktor. Bukan kepada yang berminat lah. Kalau programming ni, programming juga ditawarkan untuk student-student yang ambil jurusan electrical lah. So macam saya sebut tadi, tomato and tomato. So untuk tahun pertama dan kedua, student akan ambil subjek yang almost similar untuk program elektrik dan elektronik. Cuma bila dah masuk di tahun ketiga dan keempat tu, subjek itu mula berubah lah. Tapi kembali kepada soalan yang adik Izzuddin tadi, saya rasa programming akan ditawarkan di semester 1 pengajian lah. So bila masuk tu, student ataupun adik-adik akan didedahkan dengan programming. Kita pakai C lah. So then bila dah masuk tahun 3 dan 4 ataupun tahun 2 juga, ada pensyarah-pensyarah yang akan mengkhususkan kepada language yang lain lah, sebagai contoh Fortran for example dan lain-lain lah. Saya pun tak arif sangat. So bila ada
yang melibatkan program-program yang digunakan di industri. So kita akan adoptkan juga, kita akan masukkan juga di dalam silibus. So memang kita punya silibus ni memang always align dengan apa yang industri perlukan. Itu saja. Alright, okay. Saya fikir kita dah ke penghujungnya. Okay, Alah, dah habis ke? Alah. penghujung sesi. Alright, okay. Mentang-mentang ada hashtag ARNash Handsome. Amboi. Mana? Ada Ya dari Zafri. Allah. So Zafri Yang ni kita saya tunggu. kata nak lock ke tak apa? Yang ni saya nak ambil dah. Zafri Okay. PM saya. PM saya. Okey Zafri boleh PM Dr. Nash. Dr. Nash ada lukisan nak hadiahkan. Alright, okay. Kita nampak tadi panel-panel kita pada malam ini. Okey, sebelum kita tutup, kita nampak tadi, kita boleh dengar panel-panel kita pada malam ni banyaklah metafora yang digunakan. Tomato dan tomatoes, from zero to hero, online is nothing. So mungkin sebelum kita tutup ni kita minta Dr. Ju dululah untuk bagi orang kata motivasi ataupun tembakan yang padu supaya adik-adik esok celik mata pukul 12.30 dia isi program elektrik pilihan pertama. Tembakan Elektronik yang pilihan padu Dr. Ji. Okey. Untuk adik-adik di luar sana, jangan lupa untuk buat pilihan yang terbaik kerana pilihan anda hari ini menentukan masa depan anda. Masya Allah. Jadi bagi mereka yang memang minat dalam bidang kejuruteraan, jangan takut-takut untuk memilih bidang ini. Memang kita nampak macam bidang ini menakutkan dan sangat-sangat kritikal dan sesuai untuk lelaki saja tidak. Jadi bagi pelajar-pelajar di sana, di luar sana, pilih bidang kejuruteraan di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Masya Allah. Okey, nombor 2. Dr. Iman, mungkin boleh sharekan sikit orang kata macam tadilah Dr. Ju kata tadi, kata semangat supaya adik-adik ni yakin untuk memilih program elektrik, kejuruteraan elektrik esok hari. Dr. Ju cakap tadi tu dah menusuk kalbu dah saya rasa dah. Jadi insya-Allah adik-adik jangan ragu-ragulah, insya-Allah kami di sini memang dah macam satu keluarga di sini di FCAP. Jangan risau. Kita tak ada gap di antara pensyarah dan student, tak ada. Kita memang satu keluarga, insya-Allah. Ada apa-apa memang kita boleh bincang, insya-Allah. Malam ni mimpi FKAB destinasi anda. Masya Allah. Hebat. Okay. Alright, akhir sekali arkitek kita. Alright dah. Okay, sedihlah pula dah habis dah. Sebab kita ni kalau nak cerita pasal apa-apa yang best pasal kita punya school, apa-apa benda yang kita passion about it, memang daripada malam sampai esok pagi pun tak akan habis. Kita jemput doktor nanti untuk sesi next. Masya Allah. Yang tu segan lah pula. Okay, apa yang saya nak share kat sini, adik-adik, perjalanan adik bukan setakat ini saja tau. Habis SPM, habis SDPM, that's it. No. Ada lagi banyak lagi dia akan datang. Dan saya, Dr. G kita, Dr. Ju, Dr. Nuriman dah pernah berada di dalam situasi adik-adik sekarang. Pening nak pilih kos apa ni, kelayakan kita macam ni, apa kos kita. Don't worry. Kita ada Allah SWT. Kita first minta dengan dia dulu. Minta panduan daripada dia dulu. Kemudian yang kedua, tips dia untuk kita nak pilih laluan kerjaya kita ni pertama sekali tadi apa dia tahu? Minat. Itu yang penting. Kena tanya diri adik-adik apa yang adik minat. Kalau cuba tanya sikit, ada tak minat seni kan? Minat seni dan minat sains juga ada. Architecture. Because architecture itu adalah art and science. Dia bukan pure art tau. Kalau pure art ni yang fine art kita melukis, dia tak mengenepikan sains. Kalau pure sains pula, yang macam doktor tu kena hafal formula, kena ikut apa-apa semualah, fizik, kimia, itu pure sains. Tapi architecture kita belajar dua-dua ni. Balance. Sains ada, art pun ada. Tapi tak susah ya, doktor? Tak susah. Yang penting tadi minat. Kalau minat tu ada, susah tu letak tepi dah. Tak ingat dah susah tu apa benda. Apa itu susah? Dia tak tahu apa itu susah. Dan hasil dia senang. I talk the walk, I walk the talk. Tengok sendiri hasil-hasil kerja sini adik-adik. Tengok bagaimana amazingnya hasil-hasil kerja diorang, hasil daripada passion diorang. Dan sedikit spark daripada kami, hasil guide kami sendiri sedikit, itulah hasil dia. Dan ada satu quote daripada sini, saya dengar sini, I call architecture is what? Is a frozen music. Music dia beralun. But architecture is a frozen music. Kita akan dapat menghayati sesuatu seni yang kaku dekat situ. Itulah architecture dia.
Jom join lagi teacher. Jangan tak percaya adik-adik, semua panel kita dah buktikan pada malam ini kualiti produk ataupun kualiti pelajar yang kita hasilkan melalui program-program yang ditawarkan di Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Alright. Kita lock yang tu Dr. Kita lock yang itu. Right, okay, kita dah pun ke penghujungnya. Terima kasih kepada semua panel yang sudi bersama kita pada malam ini. Okay, terima kasih juga kepada followers. 1 jam bersiaran secara langsung melalui IG kita UC Admissions. Dah dengar live, kena follow dek. Kena follow IG kita UC Admissions. InsyaAllah dapatkan hebahan dari semasa ke semasa melalui media sosial. Sebab tadi saya ada buka dengan pantun. Saya rasa tak gelis. Saya akan tak senang tidur nanti kalau saya tak tutup dengan pantun juga. Boleh Dr. Boleh. Boleh. Okey, dengarkan. Dr. Fauziah atau Dr. G, gelaran diberi. Mantap, padu dan ceria host kita pada malam ini. Selesai sudah mengenali FKAB. Jadi, apa tunggu lagi? Joinlah kami. Okey, kita boleh. Kena lock. Lock, kita lock. Dah bagi orang kata kesimpulan yang terakhir sekali padu dan padat pada esok hari. Adik-adik boleh isi kemas kini UP Online adik-adik bermula pada hari esok 9 Ogos bermula jam 12 tengah hari. Letaklah program FCAP Elektrik dan Elektronik sebagai pilihan pertama adik-adik. InsyaAllah tak menyesal. Alright. Okay. Sekian. Terima kasih semua panel, terima kasih semua followers yang bersama kita pada malam ini. Terima kasih, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada esok malam untuk bersama fakulti yang lain. Okey adik-adik, wish you all the best. Semoga dipermudahkan urusan untuk membuat fasa kemas kini bermula pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih semua panel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.